Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak ke apa yang saya share? Nampak, Doktor. Nampak Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu taala kerana memilih kita antara hamba-hamba yang terpilih Betul, untuk melalui dengar Dengar. Dengar ke? Dengar. Okey. Untuk sama-sama menghadiri kursus ataupun menghadiri ceramah Ustazah Nik Fatimah ni tentang surah Al-Isra' dan juga sedikit pengalaman saya lah insya-Allah, dan diharapkan kita akan sama-sama mendapat ibrahnya dan sama-sama dapat melakukan apa yang kita dapat untuk menambahkan lagi keimanan kita dan juga keakraban kita kepada dengan Allah Subhanahu taala. Saya juga mengucap syukur pada Allah Subhanahu taala dan juga mengucap banyak terima kasih kepada Puan Nik Fatimah kerana menjemput saya untuk berkongsi sikit apa yang saya tahu insya-Allah. Jadi tajuk diberi ialah peranan wanita dalam perjuangan pembebasan Al-Aqsa, ya. Sebelum kita mula, insya-Allah kita disebutkan tadi Al-Quran ini adalah panduan kehidupan kita. Jadi kita ambil dulu ayat-ayat Al-Quran di mana kita melihat significance seorang wanita yang Allah muliakan dengan Al-Quds, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Maryana banatal Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan maksudnya ialah dia daripada surah At-Tahrim ayat 12, dan ingatlah ketika Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, ahsanat farjaha, itu ya, memelihara kehormatannya. Tadi kita ada dengar tentang jangan berzina kan. Jadi Allah memang memuliakan wanita-wanita yang antaranya yang disebut ialah Maryam yang memelihara kehormatannya, ya, ahsanat farjaha. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebahagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Jadi Maryam binti Imran ni kita jarang bercakap tentang dia, tapi sebenarnya dia adalah seorang wanita yang Allah muliakan, dan antara wanita yang disebut di dalam Al-Quran, dan juga ada surah khusus untuk dia yang bernama surah Maryam, ya. Jadi kalau kita nak tahu banyak cerita pasal Maryam ni, kita boleh refer lah kepada surah Maryam ayat 16 hingga 33, banyak penceritaan di situ, dan juga surah Al-Imran ayat 33 hingga 47. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, Maryam ni ataupun Mary, kalau orang kata Mary ni kita sensitif sebab dia punya Kristian tu kan, aspek, tapi sama je orangnya, ya. Sangat istimewa. Sebagaimana saya katakan, dia adalah pilihan Allah. Pilihan Allah kerana dia dapat bercakap dengan malaikat bercakap bersemuka dengannya. Dia juga ibu kepada Nabi Isa alaihissalam, dan juga kalau dalam kita baca dalam surah Al-Imran tu, Allah memberi makanan istimewa kepadanya, ya. Maknanya ada bila kita masuk tempat mihrab dia tu, dia orang nampak ada makanan yang buah-buahan yang tak patut ada pada masa itu kan. Kalau musim panas buah macam ni, musim sejuk buah macam ni, tapi yang buah yang tak sepatut ada padanya. Jadi dia kata ini adalah hadiah daripada Allah SWT. Dan sebenarnya Maryam ni ialah seorang wanita yang dilahirkan di Baitul Maqdis ataupun Al-Quds. Kita tak maulah kalau boleh guna Jerusalem ni, tapi kalau kadang-kadang kita guna Al-Quds atau Baitul Maqdis, orang tak kenal. Jadi kena juga sebut Jerusalem tu. Jadi dalam proses Judaization ni, itulah perkara-perkara yang halus yang telah dimasukkan, ya, dalam media-media kita, yang tanpa kita sedari sebenarnya itu kita nak menghapuskan perkataan-perkataan yang ada connotation Islam. Jadi kita kalau boleh gunalah Al-Quds ataupun bandar yang suci ataupun Baitul Maqdis.
Dan ini adalah di-refer kepada Jerusalem. Jadi apa yang kita nak belajar daripada Maryam ni ialah dia ikonik ataupun dia tak tahu ikonik dalam bahasa Melayu apa, ikon lah ya, ikon. Kerana pengabdian dia secara total kepada Allah SWT. Keikhlasan dia. Saya tak naklah cerita banyak sangat. Masing-masing mungkin insya-Allah Ustazah Fatimah boleh menceritakan dalam kelas-kelas pengajian yang akan datang. Akhlak yang sangat mulia, berjiwa kental dalam menghadapi cabaran. Itulah imagine ya. Kita imagine diri kita. Kita seorang yang sangat mulia, duduk beribadat dengan Allah dalam masjid, tiba-tiba mengandung tanpa berkahwin. Tadi kita bercerita tentang zina kan. Sudah tentu masyarakat akan kata dia ni. Jadi cabaran dan cubaan yang dia ataupun mehnah ataupun yang dia hadapi itu sangat-sangat besar. Tapi dia berjaya melepasi semua kerenah itu, dan juga sudah tentulah Maryam ini sepatutnya mempunyai tempat yang sangat istimewa dalam hati kita insya-Allah. Jadi itu kita connectkan sikit, sebenarnya ada wanita dah ya, ibu kepada Nabi Isa kita yang memang duduknya di Baitul Maqdis. Jadi sebelum kita pergi kepada perjuangan wanita menyelamatkan Al-Aqsa dan sebagainya, saya ingin, because topik ni sangat besar, tapi saya cuma ingin bawakan, ringkaskan apa sebenarnya yang berlaku. Jadi sebenarnya kita kena tahu fakta-fakta yang ada sekarang. Penjajahan tanah Palestin. Kita tahu negara kita pun dijajah oleh British. Kita tahu Amerika, New Zealand, Australia pun dijajah sebenarnya. Because rakyat asli dia bukan rakyat Mak Saleh sekarang. Betul tak? Kalau Australia tu, saya belajar di Australia, dia ada Aboriginals. Itu rakyat asli dia. Jadi orang datang dari luar, kalau Australia ni, pembunuh, orang-orang yang dihukum dan buang negara, dia hantar ke Australia. Apa yang terjadi? Orang-orang ini yang conquer tanah itu dan make it theirs. Seorang Aborigin ni jadi kecil. Begitu juga dengan United Nations, USA kan, Aborigin dia Red Indian semua tu. Tapi sekarang mana orang-orang tu sudah macam nak dilesapi daripada dunia kan. Jadi macam kita alhamdulillah dia colonize, dia ambil apa-apa harta kita, dia tinggalkan, tapi tanah dia tak ambil, tapi dia jajah minda kita juga kan. Itu ada antara salah satu penjajahan yang berlaku. Tapi apa yang berlaku penjajahan tanah Palestin ni ialah macam yang dekat Australia tu. Maknanya matlamat dia memang nak hapuskan orang Palestin dan dia nak gantikan dengan semua orang Yahudi, dan dia nak menubuhkan apa yang diorang idam-idamkan, iaitu Israel Raya. Israel Raya ni nanti saya akan tunjuk apa negara-negara yang termasuk dalam Israel Raya. Jadi sebenarnya negotiation ke tu, dia orang kata ini bukan konflik, because dia bukan konflik yang sama rata, sama taraf yang boleh kita negotiate. No negotiation. Itu sebabnya kita tengok resolusi UN ke perjanjiannya semua fell on deaf ears. Maknanya tak ada kesan pun. Sebab memang tujuan dia ialah nak tukar Palestin jadi Israel, kuncinya merampas tanah dan mengusir ataupun membunuh rakyatnya. That's it. Itu dia punya kata kunci dia. Itu sebab kita tengok, itu sebagai Nik Fatimah kata tadi, kalau kita Google, kita tengok map-map yang sekarang ni, mana ada negara Palestin? Dia dah tulis Israel. Tak ada Palestin. Itu antara salah satu usaha-usaha yang mereka tengah giat lakukan dan memang sekarang pun tengah lakukan. Jadi apabila itu yang berlakulah kezalimannya, apatitnya, penindasannya, rampasan rumahnya, roboh rumahnya, penangkapan, pembunuhan, segala kezaliman yang berlaku atas dasar nak capai objektif di atas. Dan proses Judaization, maknanya menukarkan landscape, sejarah, budaya, kalau boleh dia nak hapuskan, dan kalau boleh dia nak bagi naratif baru yang bersangkut baut dengan Israel.
Jadi kita kena be careful. Certain makanan, baju, cara mungkin dia orang akan ambil tu dan mengatakan itu dia punya. Sebab kita dah tengok dah ya, certain visitor yang pergi ke Masjidil Aqsa ataupun Ibrahimi Mosque, dia bawa pada naratif dia, bukan naratif yang sebenarnya. Jadi yang kelimanya ialah mereka juga cuba wujudkan hubungan normal ataupun dipanggil normalization dengan negara-negara. Serupa juga sekarang kita tahu amat giat ya untuk dia Israel ini untuk mengadakan hubungan normal ni dengan negara-negara di sekitar Middle East. Kerana dengan kita mengadakan hubungan negara, hubungan diplomatik ataupun mengiktiraf Israel tu, maknanya kalau kita ada hubungan normal tu, maknanya kita iktiraf kesahihan negara haram itu. Ya. Jadi ini saya katakan tadi, memang Zionist objektifnya ialah nak letakkan semua Jews dalam Palestin, dan mereka percaya, Christian Zionist ni percaya kalaulah semua orang, ini orang Christian Zionist, dia mengatakan bahawa dia percaya sampai sekarang kalau semua letak Yahudi di Palestin, that is the promised land, Nabi Isa akan turun, akan balik. Dan orang Israel kata Al-Quds ataupun Jerusalem ni memang dia punya capital city yang eternal, maknanya abadi forever ever, dan tak boleh dibahagi-bahagi. Dan kita tahu sebenarnya US ni memang dah nak endorse Jerusalem ni sebagai capital city of Israel, cuma takut nak buat. Si Trump datang, dia terus buat. Itulah yang jadinya sekarang Israel mengatakan bahawa Jerusalem ataupun Al-Quds ni menjadi capital city dia. Dan seorang daripada mayor Al-Quds daripada 68 lagi, dia mengatakan bahawa memang dari dulu lagi Jerusalem ni memang nak jadi bawah ada Israel. Okay, so ini the greater Israel ya, ataupun Israel Raya. Kalau kita tengok sebahagian daripada Mesir sampai Saudi Arabia, Iraq, Syria, semua tu. Itu bahagian negara-negara yang mereka ingin ambil. Dan sebab itulah kita tengok kalau dulu-dulu ya, sebelum 1948 atau 47, negara yang ada semua Palestin hijau. Tapi apa yang kita lihat sekarang, tinggallah cebisan-cebisan tanah yang dipecah-pecahkan. Dan ini pun masih lagi ada usaha untuk mengambil apa yang cebisan yang dia ada di situ. Dan ini dia kata the goal of the basic occupation ialah destruction of Baitul Maqdis, and in the end memang dia orang nak buatkan di Masjidil Aqsa punya compound tu, dia orang nak buatkan temple dia. Dan dia kata there is no value to Israel without Baitul Maqdis, iaitu Jerusalem, dan no to Baitul Maqdis without the temple. So bagi dia orang Baitul Maqdis dengan temple tu mesti ada. Jadi itu objektifnya, dan memang ada banyak usaha yang korek terowong bawah tu untuk memusnahkan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa is the whole compound, dan dalam compound tu ada banyak-banyak masjid. Ya, bukan satu masjid aja. So inilah dia yang temple yang mereka inginkan ataupun idam-idamkan. Jadi mungkin kita nak tahu juga mana orang Palestin ni. Orang Palestin ada di beberapa tempat, ada 5 ya. Satu di Israel. Israel ni maknanya ada yang duduk masih dalam negara haram Israel. Kita panggil living in the 1948 land. Mereka ni jadi Israeli citizen, tapi second class. Banyaklah ya. So ada 1.6 million Palestinian. 80% daripadanya adalah orang Islam, 8% Christian, and then 8% Druze and Bedouins. But they are Palestinian. Maknanya they are the original people. Ya. Dalam Al-Quds ni, Palestin, dalam Baitul Maqdis ni, ada 350 orang Palestin. Kristian pun ada, orang Islam pun ada. Tapi malangnya, orang yang duduk di Baitul Maqdis ni bukan orang Israel. They are not Israeli citizen. So dia orang tak boleh, bukan second class lagi, third, fourth class citizen.
tak boleh voting, tak ada kelayakan-kelayakan sebagai citizen, health, schooling dan sebagainya. Dan dekat West Bank ada 3 million, ada yang under Israel dan ada yang under Palestinian Authority, under Fatah. Dekat Gaza Strip ada 2 million under Hamas dan ada 6 million Palestinian di luar Palestin, di Jordan, Syria, kat Malaysia pun ada dan sebagainya. Jadi kita nak tahu di manakah Baitul Maqdis ataupun Al-Quds ataupun Jerusalem lah. Kalau kita tengok dalam peta ni, tu Jerusalem tu kat situ, the disputed area lah. Dan kalau kita tengok yang hijau-hijau tu semuanya Palestinian land. Kita panggil Bantustan ataupun island ataupun pulau-pulauan yang terpisah-pisah. Dan kalau kita ni dalam map ni tak tunjuk, tapi sebenarnya tanah-tanah yang dia ambil antara yang one light pink tu, dia buat jalan besar yang cantik, yang connect between settlement and settlement. Jalan ni tak boleh dipakai oleh orang Palestin. Dia hanya untuk orang Israel. Dan bagi orang yang duduk dekat tanah hijau tu, dia banyak roadblock. So nak pergi satu tempat ke satu tempat mungkin 20 minit, boleh memakan masa 4 jam. Dia orang kata kalau dia daripada Ramallah nak pergi sembahyang Jumaat tu, dia kena bertolak subuh. Sebab untuk sampai masa solat waktu zuhur. Kerana banyak. Dan kadang-kadang bukan sebab apa pun dia dilidali saja nak humiliate dan sebagainya. Dan kalau kita tengok Gaza ni memang dah jadi prison lah, nak jadi penjara sebab air, tanah, dia punya border, sempadan dia semua dikontrol oleh Israel. Jadi Baitul Maqdis, kita kena tahu sikitlah cerita pasal Baitul Maqdis ni. Dia terbahagi kepada timur dan barat. Penjajahan pada tahun 1967, dia rampas semua Baitul Maqdis. Kalau dulu barat ni orang Israel punya, east ni orang Muslim punya ataupun orang Palestin punya. Tapi selepas 67 dia tambah semua. Apabila dia tambah, dia rampas tanah dan dia bawa ramai orang Yahudi, dia bawa masuk, tu yang dipanggil settlement, dan dia buat tanah-tanah, rumah-rumah baru. Dan rumah-rumah orang settlement ni semua kerajaan tanggung. Rumah cantik, dia beri duit, dia beri pekerjaan dan sebagainya. Jadi tanah dia haram untuk orang Palestin nak bina rumah, sorry. Dia ada law, tapi you buatlah macam mana pun, you habis duit banyak mana pun, dia tidak akan bagi lesen untuk bina rumah. Malah dia tekan untuk meroboh rumah sebab nak buat jalan, nak buat wall, nak apa-apalah. Dan dia memang push orang Palestin supaya pindah jauh dari Masjidil Aqsa, dan mereka sangat susah untuk ke sana kerana banyak checkpoint. Sebagaimana saya telah ceritakan. Jadi kalau kita tengok ini peta Al-Quds, dulu hijau banyak kan on the east side tu, tapi kita tengok yang hijau-hijau tu tinggal sikit dah. Yang banyaknya adalah merah-merah, adalah tanah yang telah diambil untuk orang Jew yang datang, dibawa daripada mana-mana untuk duduk di sini. So itu dipanggil settlements. Jadi salah seorang daripada khatib Masjidil Aqsa, Syekh Ikrimah Sabri, di Bandar Al-Quds, dia berkata, minta maaf lah, slide saya ni Inggeris Melayu campur, tak sempat nak tukar, tapi saya akan cakap. Dia kata ummah ni dah jauh daripada kompas Al-Quds tadi. Itu sebabnya Judaization of the city. Tadilah untuk menukarkan feature city bandar ini, dan antara benda yang paling bahaya ialah diorang kepung dan juga isolate, maknanya asingkan Baitul Maqdis ni sampai orang yang 350,000 dalam tu affected, hidup sangat susah, education, ekonomi dan sebagainya. Jadi kita kena bagi tahu, kita selalu duduk cakap pasal di penjara ni Gaza je, tapi sebenarnya orang di Baitul Maqdis juga sebenarnya berada di dalam penjara juga oleh orang Israel.
Jadi ini beberapa gambar-gambar tentang Judaization of Baitul Maqdis. Kita tahu the Western Wall ni, the Burak Wall sudah jadi tempat mereka untuk orang Israel ataupun orang Jew untuk buat dia punya ibadah dia lah, the Wailing Wall dia panggil. Dan juga rumah-rumah ni dimusnahkan. You tahu tak bahawa rumah-rumah yang dimusnahkan oleh kerajaan Israel ni, dia orang kena bayar. Siapa yang kena bayar? Orang yang rumah yang kena musnah tu kena bayar pula untuk dia memusnahkan rumah dia. Tak logik kan? Tak logik. Maknanya kalau you rasa ini tanah ni you nak ambil, nak rampas juga, you nak hancurkan rumah tu, you buatlah as a tanggungjawab negara. Tapi dahlah rumah dia kena musnah. Yang satu saya tengoknya, furniture, barang-barang macam kursi, meja, dapur, boleh je kan bawa kau? Boleh je dia nanti boleh guna. Tidak, dia musnahkan juga. Musnah semua, basically musnah semua. Dan kalau misalkan kita tak orang tu tak ada duit, they have to runtuhkan rumah tu dengan tangan sendiri. Boleh imagine tak? Dengan perik jerih yang nak cari rumah, nak buat rumah, ataupun rumah ni daripada tok nenek yang dulu-dulu je, kita terpaksa runtuhkan. Jadi perasaan ni kita mungkin tak boleh nak selami apa yang mereka lalui. Ya? Dan kita tengok jalan-jalan tu semua dia dah padam yang Arabik dan dah tukar kepada nama-nama. Itulah rumah sendiri kena runtuhkan. Tak boleh imagine. Mula-mula kita tengok tak pasal lah dia orang ni pergi runtuh rumah dia sendiri. Kita tak tahu cerita dia. Jadi kita jangan buat andaian-andaian jika kita tidak mengetahui cerita yang sebenar. Ini orang yang rejim datang. Dan kita tahu bahawa pokok-pokok zaitun yang beratus tahun yang menjadi sos ekonomi mereka juga dipotong, dibakar. Dan gambar ni famous lah kalau kita Google, ada je gambar Hajah Safiah ni. Dan masa bulan Februari dia telah meninggal dunia dan dikatakan bahawa beberapa minggu sebelum tu pun orang Israel datang juga mencabut ataupun memotong pokok-pokok zaitun di ladang ni. Dan apabila dia ambil tanah, inilah rumah-rumah yang dibina untuk settlers. Jadi Baitul Maqdis kita dah cerita tadi, orang Israel ada isytiharkan yang katanya dia mewartakan Jerusalem Law yang mengatakan bahawa Baitul Maqdis ni adalah ibu negara mereka yang abadi dan disokong oleh mereka pada tahun di bawah pimpinan Trump. Ini tunnel, dan dalam tunnel ni dia buat macam ada tempat macam museum lah. So dalam museum tu dia cerita hak dia. Dia cerita sebenarnya ada temple dulu dan sebagainya. Dan kita tengok beberapa quarters around the Masjidil Aqsa ni telah hilang kerana mereka telah build the Western Law Plaza dan sebagainya. Jadi memang hapus lah. Ya. Ini the wall, ini saya tak banyak cerita kot lah. Dan kita tengok bahawa sekarang Masjidil Aqsa telah dibahagi kedua, masa untuk orang Israel ataupun orang Jew masuk. Dan kalau dulu dia orang tak boleh masuk, kalau dulu dia orang boleh masuk tapi tak boleh beribadah, tapi sekarang dia orang dah dibawa masuk dan dia dibawa oleh askar-askar ataupun polis-polis Israel untuk menceroboh. Ya, kerana itu kalau sebab orang Islam akan menahan mereka daripada membuat begitu. So itu sebabnya bila diorang ni masuk, askar dan ni akan melindungi mereka daripada berat. Jadi kita tahu juga bahawa orang lelaki yang muda-muda ya, umur teenager sampai umur 45 tu tidak dibenarkan masuk ke Masjidil Aqsa, ataupun ada yang nak masuk susah dan sebagainya. Jadi mahu tak mahu, dulu dia orang kata wanita Arab ni sangat konservatif lah, ya, duduk di rumah jaga anak,
pastikan anak-anak baik dan sebagainya. Tetapi disebabkan keadaan yang sangat meruncing, mereka bangun untuk menjadi guidance makna pengawal, penjaga kepada Masjidil Aqsa. Mereka ni macam kita lah juga, nenek-nenek, mak-mak, ya, yang nak ikatkan diri-diri mereka kepada Masjidil Aqsa. Dan dia orang tak ada orang suruh. Masing-masing merasakan ini tanggungjawab mereka, so dia buat sendiri, dan kebanyakannya volunteer, maknanya sukarela. Dan ada juga wanita muda yang tinggalkan kerja dia untuk bersama-sama mempertahankan Masjidil Aqsa. Tapi apabila adanya macam ni, orang Israel merasa sangat takut dan dia outlaw this ibu-ibu ataupun dia organisasi Murabitat ni. Jadi kita bersama-sama, ya, stand bersama dengan orang lelaki untuk menahan ataupun membela Masjidil Aqsa untuk kita. Jadi apa sebenarnya orang perempuan ni buat? Tak ada buat apa pun. Ya, mereka just duduk dalam Masjidil Aqsa tu supaya dia boleh kawal, dia boleh tengok, dia boleh tahu apa orang Israel datang ataupun orang Jew datang untuk buat apa. Merosakkan ke, korek ke, bakar ke. You keep an eye kan, on the Jewish extremists attempting to pray and intervene them. Jadi dia orang buat kelas, dia belajar Quran, baca hadis, cakap, dia buat demonstration, kata ini Aqsa ni, we have our right to pray, we are the women of Palestine, kita bukan teroris, kita. Itu je yang dia orang buat. Itu pun Israel takut. Mengapa dia orang kena buat? Sebab ramai ya Jewish settlers ni, orang yang settlers yang dibawa tadi tu, dia memang nak masuk dalam Masjidil Aqsa, dan kalau dia masuk, dia akan buat dia punya prayer, Talmudic prayers tu. Dan ramai, kalau dululah ramai orang Islam dah abandon, bukan sengaja, mungkin disebabkan tak boleh. Jadi sekarang ni juga kita tahu bahawa Israel sudah bertukar, ya, dia bagi pagi tu orang Israel, orang Jewish boleh masuk, petang orang Islam boleh masuk dan sebagainya. Jadi dia also making a point yang kita tidak akan meninggalkan Masjidil Aqsa. Sebagaimana Ustazah ni ada cakap tadi bahawa Allah sangat tahu mengapa Isra' Mi'raj berlaku di sini. Maknanya kalau kita lah tak ada significance yang boleh kita ingatkan year in year out tentang Isra' Mi'raj, mungkin Masjidil Aqsa ini sudah dilupai. Tambah pula kita rasa orang Arab lah bergaduh dengan Israel. Jadi kalau kita tak tahu cerita sebenar ni. Jadi antara Murabitat yang kita bercakap, kenal ya Khadijah Khuais ni, dan ini antara beberapa cerita kita buat webinar itu, bertanya khabar pada dia masa MCO dulu 16 Mei tahun lepas, dan dia bercerita apa yang dia rasakan. Saya tak tahu berapa minit lagi saya ada masa. Jadi dia kata dia memanglah banyak kalilah kena halang masuk Masjidil Aqsa, dan banyak kali masuk penjara, dihalang pakai hijab, dia masuk dalam penjara, dalam penjara tu dia campur dengan penjenayah, padahal dia pun bukan seorang penjenayah. Masalah dia hanyalah pergi Masjidil Aqsa dan mengatakan bahawa aku akan bersama dengan Masjidil Aqsa. Itu je. Atas kesalahan itu, rumah dia kena ceroboh, dia kena ikut, dia kena tahan, dia kena banyak soal jawab dekat checkpoint, jadi dia lambat ke sekolah, dia lambat bekerja, dan dia suami kena tahan, anak perempuan kena tahan. Jadi banyaklah ya menghalang masalah, membuatkan hidup memang sangat susah. Sangat susah. Itu yang dia nak buat pun, so that you feel so difficult, malas dan ada di sini, baik aku cabut. Itu yang dia nak. Kan? Kita ingat tadi awal-awal tu apa yang dia orang nak. Tapi Masya Allah, Allah memang membuatkan orang Palestin yang berada di situ berada dalam keadaan ribat. Kalau orang Malaysia, saya pun tak tahulah. Kita tak berapa kuat resilience kita. Allahu'alam. Jadi dia kata, ini penting ya. Saya kata kenapa kalau dulu-dulu orang Palestin ni ramai anak kan? Sekarang ada ramai anak tak?
Dia kata tak boleh ramai anak sebab apa? Dia nak capkan, orang Israel nak capkan population Arab tu Israel, orang Arab Palestin ni tak boleh lebih daripada 30% daripada the whole population. So kalau ramai Arab, ramai lagi settlers dia akan bawa masuk untuk memastikan ratio tu 30-70. Dan juga dia kata keadaan sangat susah, mereka sangat miskin. So bila anak ramai, kita tak boleh nak bela mereka dengan baik, nak boleh jaga mereka dengan baik. Padahal orang settlers pula ramai anak. Sebab apa? Ramai anak, kerajaan bagi bantuan dan sebagainya. Jadi gitulah ya keadaan mereka sangat susah. Tu gambar kami bersama dia di Istanbul. Dan ni lagi seorang, Hanadi Helwani pun banyak juga yang kena tahan dan sebagainya. Ini Zainah Zainah Muharabita. Dia ada datang ke Malaysia dan dia menceritakan juga kepada kita. Ni gambar di Malaysia. Dan dia kata sebenarnya violence ke apa-apa ni, dia buat bukannya buat begitu. Dia systematic. Dia ada sistem dia. Dan dia deliberate. Maknanya dia memang sengaja. Dan dia berlaku di tahap, setiap tahap. Anak, cucu, nenek, orang cacat, orang tak cacat, tanah, you name it, air, udara, you name it. Semua dia ada untuk menyusahkan. Dan dia nak hancurkan harapan untuk ada future ataupun masa depan yang cerah. Tapi sebagai orang Islam yang sangat istiqamah, yang sangat percaya tentang pertolongan Allah dengan janji-janji Allah itu benar, mereka masih bertahan. Dan tak ceritalah ya banyak tu. Jadi dalam satu artikel saya baca, Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyokong usaha bom demografi. Kita dengar bom demografi ni apa sebenarnya ya? Bom demografinya ialah sebenarnya ibu ni dia kata dia akan melahirkan sebanyak anak. Semoga kami menjadi majoriti semula dan menghalau kamu dari bumi Al-Quds ini. Tapi you tahulah bahawa keadaan yang dibuatkan oleh Israel agar ibu-ibu ini tidak dapat melahirkan seramai anak-anak di bumi Al-Quds. Sebab itulah majoritinya dia nak cap population 30-70 dan juga dia tekan atas socio-ekonomi keluarga Palestin agar tak boleh banyak ramai. Jadi apabila kena tangkap dengan, kita tak sebut IDF ya, ini Israeli Defense Force. Kena dengar tu, sebab Defense Force ni makna kita iktiraf negara itu mempunyai Defense Force. Tapi kita panggil IOF, Israeli Occupying Force. Walaupun O dengan D ni kecil nampaknya, tetapi signifikan efek atas pemahaman kita sangat penting. Jadi dia kata padahal bila pergi dekat Masjidil Aqsa tu kena tangkap dengan polis, kena ikat, macamlah dia break a law. Maknanya macamlah dia penjenayah. Itu dia nak psycho you lah supaya you punya izah lemah dan sebagainya. Dan dia memang cuba ban wanita untuk masuk. Kalau misalkan you dah kena tangkap, memang you kena ban. Tak boleh masuk Masjidil Aqsa. 6 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ikut suka dia. Dan dia orang dekat, yang kita kata tadi tu, orang 350,000 Palestin ini, dia ada Green ID. Green ID ni, ialah masing-masing dekat checkpoint kena tunjukkan who you are, ada ni. Jadi apabila dia kena tangkap, ID ni kena ambil. So you imagine, kena pergi ambil balik ID yang dia tangkap dekat police station tu. Jadi dia dah lah tak ada ID. Banyak checkpoint nak lalu. So memang saja dia susah kan. Tak ada ID you tak boleh hidup. Lagi susah. So nak kena pergi ambil ID, kena bayar duit, kena. Jadi memang dia menyusahkan, dia humiliate you. Humiliation ni maknanya apa? Menghina kita serendah-rendahnya. Sebagaimana kita tahu cerita bahawa dekat checkpoint tu, wanita, saya seorang doktor
obstetrik gynekologi selalu melahirkan, cuba menolong ibu-ibu untuk melahirkan dengan selamat. Kita boleh imagine lah ibu-ibu yang telah melahirkan anak. Dekat checkpoint, you sakit nak beranak, askar tak bagi lalu. Sampai terberanak kat situ. Ada satu kes tu sampai anak dia pun meninggal. Bleeding dan sebagainya. Sampai gitu sekali. I can feel that humiliation because saya telah ditangkap oleh tentera Israel ni dan disumban ke dalam penjara walaupun tak lama, dan pengalaman kita taklah sehebat wanita Israel, wanita Palestin, tapi dapat merasalah bagaimana harta-harta kita yang kita ada, walaupun taklah banyak harta juga masa dalam kapal perahu tu, cuma telefon, duit sikit-sikit, baju-baju kita dan sebagainya, itu pun dirampas. Dan juga bagaimana kebebasan kita dirampas, dimasukkan ke dalam penjara, tak boleh pergi keluar, tak boleh apalah maknanya. Itu sedikit lah. Tapi kalau kita nak selami lagi ketahanan, kekuatan, resilience wanita-wanita Palestin ni, memang mereka itu orang-orang yang terpilih lah ya. Dan kalau misalkan orang Israel ni nak datang, nak ambil anak-anak mereka, suami mereka, nak search the house, waktu mana dia akan datang? Dia akan datang waktu pukul 3 pagi, pukul 2 pagi, in the wee hours of the morning. Masa tu tengah senyap, tengah seduh, tengah kita nak rehat, aman. Masa tu lah dia datang bawa anjing, bawa ini, bawa semua ni, gerak semua anak-anak bangun, dan takutlah cakup je apa-apa siapa yang dia nak. Ya? Dan juga masa ni dia guna sound bomb kuat supaya menyebabkan dia jadi pekak. So inilah ya, ini dalam 2019 ada diorang summarizekan banyak, dekat 5,500 new settlement units approved. Ada je orang being expelled ataupun dikeluarkan daripada Al-Maqdis, Baitul Maqdis. Banyak lagi jalan-jalan yang cantik yang dibuat, mengambil daripada tanah-tanah orang Palestin. Dia buat outpost lagi. Orang Israel yang settlers duduk ni, sebagaimana kita tahu, orang Palestin tak cukup air. So masing-masing ada tangki yang besar-besar atas rumah mereka. Dan orang settlers ni kadang-kadang dia tembak, bagi lubang, so air. Air tangki berlubang, tak adalah air tangki dah. Ataupun dia buang sampah. Ikutlah dia saja nak menyusahkan dan sebagainya. Ya? Saya tak banyak masa. Ini penjara yang saya masuk. Ini saya tengok dalam ni, nama dia Givon ni, nama dia Givon Israel, Givon Jail dalam daerah Ramli di Israel. So apa yang kita perlu lakukan? Saya pun mungkin patut habis dah. Kita perlu berdoa. Yes, semua orang mesti berdoa. Doa ni sangat penting. Tapi kita jangan berdoa saja. Kita perlukan amalnya juga. Sebagaimana kita tahu, Maryam bila alaihissalam, maknanya kalau masa dia nak bersalin tu, dia sangat sakit. Dan Allah suruh dia goncangkan pokok taman supaya pokok buah rutab tu turun supaya dia boleh makan. Jadi dia boleh je doa, ya Allah aku lapar, terus datang makanan, ataupun terus dia kenyang. Tapi tak, Allah suruh dia goncang, makna ada usaha, baru turun pokok buah rotab tu. Jadi kita kena untuk mendapatkan kejayaan yang telah Allah janjikan, kita mesti ada action tu juga. Jadi kita kenalah jadi agent supaya kawan-kawan kita tahu, keluarga kita tahu, kejiranan kita tahu tentang permasalahan orang Palestin, orang Al-Quds dan sebagainya. Kita support lah BDS, boycott, divestment dan sanction. Kita donate lah, infak lah apa-apa yang kita ada. Duit, harta, masa, tenaga, networking, idea, apa-apa je. Ya, boleh support macam-macam. Dan ini ICC ataupun International Criminal Court sekarang telah berjaya membuat satu kata dia boleh charge Zionist for its crime. So we hope kita bekerjasama dengan agensi-agensi yang ada untuk
pastikan yang ICC ni press charge against Israel. InsyaAllah 27 hari bulan Mac ni kita akan adakan satu International Conference on Palestine Kuala Lumpur online. Title dia Millennia of Culture and Heritage, yang bermakna thousands of years of culture and heritage, dan kita akan menceritakan tentang home demolition and eviction, dan kita akan ceritakan juga tentang olive trees, dan kita ada cooking demo dari Gaza. Ni dua sahabat saya yang sangat saya sayangi di Gaza, dan dia orang buat masakan, dan dua-dua ni PhD student sponsored by Rus to Rus. Jadi dalam projek ataupun dalam conference ni nanti kita nak murabitat. Murabitat ni lah keluarga yang miskin, kita nak cari duit untuk support tu, dan juga kita nak support orphans ataupun anak yatim. Jadi ini adalah beberapa humanitarian help ataupun kemanusiaan, pertolongan kemanusiaan ya, di West Bank. Jadi saya ingin membuat conclusion di mana hadis Maimunah ni lah yang sangat famous, dan dia berkait rapat dengan wanita Maimunah yang bertanya. Dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, bagi tahu kat kami tentang Baitul Maqdis. Dia kata pergi lawat dia semayang. Dia kata kalau kita tak boleh pergi, apa kita nak buat? Kata kalau tak boleh pergi, you hantarlah minyak-minyak supaya dia boleh untuk lampu-lampu, dan kita buat macam tu, it is as if macam kita dah semayang di sana. Jadi gitulah ya. Kalau kita tak boleh pergi, sekarang memang tak boleh pergi, kita hantar je lah apa-apa yang kita dapat. Idea, support, sokongan, duit, harta, networking, war-warkan dan sebagainya. Dan salah satu hadis lagi yang saya nak bawa ialah hadis daripada Jabir bin Abdullah yang mengatakan bahawa ibu saudara saya telah diceraikan dan dia memahu memetik kurma. Ada orang menegur kerana keluar masa iddah. So dia pun datang berjumpa Nabi SAW. Nabi berkata, sudah tentu kamu boleh memetik kurma daripada pohonnya. Supaya apa? Bukan supaya bekerja je, supaya kamu boleh bersedekah sebahagian daripadanya atau berbuat baik dengannya. So maknanya Rasulullah SAW suruh dia bekerja. Sebab apa? Dengan bekerja tu insya-Allah dia boleh bersedekah dan juga berbuat baik dengannya. Jadi menggalah permasalahan Palestin ini sentiasa menjadi tugas yang dimuliakan, dan insya-Allah akan membawa barakah, dan juga insya-Allah apabila kita tahu dalam surah Al-Isra Allah menjanjikan tentang kemenangan, dan kita harap kita adalah tapak tangan ke, one step ke, yang antara step-step yang dapat mencapai kejayaan tu adalah kita punya mak kat situ, walau kecil mana pun. Dan kalau Allah tanya kita, insya-Allah kita boleh jawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.